Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day. So today I would like to continue our lesson in chapter 2, which is the topic of the executive, okay, the second branch of the government. And today we are going to continue with the classification and types of executive. Okay, basically there are a few ways on how to classify the types of executive. Okay, the executive could be grouped in four ways, which are political or non-political executive, temporary or permanent executive, real and nominal executive, as well as singular and plural executive. Sebelum ni kita hanya belajar executive saja, tetapi tahukah kita ada beberapa jenis dan kategori executive yang kita boleh pelajari. Okay, so di sini Amelia nak terangkan ada 4 cara sebenarnya bagaimana eksekutif ni dikumpulkan, mana dikategorikan. Yang pertama kita akan tengok daripada segi eksekutif dari segi politik ataupun eksekutif politik ataupun yang tidak berkait dengan politik, iaitu yang pertama. Yang kedua, temporary. Okay, temporary maksudnya sementara ataupun permanent executive yang kekal. Yang ketiga, real and nominal executive, eksekutif yang betul-betul, bukanlah actual, and then hanya pada nama. Dan yang keempat, singular and plural executive. Okay, kategori yang keempat ni adalah berdasarkan kepada bilangan. Okay, singular and plural. So, mari kita lihat contoh-contoh supaya kamu lebih faham pasal pengelasan yang dibuat ni. Okay. So, the first one is kita pergi kepada political and non-political executive. Okay. Tahukah kamu executive bermaksud siapa yang membuat kerja? Okay. Okay. So, kita tengok kat sini kalau daripada segi yang pertamanya dikelaskan mengikut dari segi aspek political and non-political. Okey, kita tengok daripada aspek yang pertama. Apa beza antara kedua-dua jenis eksekutif dalam pengelasan yang pertama ni ya. Yang pertama sekali definition dia, maksud dia. Okay, political leader of a country who represented his or her political party. Okay, political executive bermaksud ketua politik, pemimpin politik dalam sesebuah negara yang mewakili parti politiknya. Okay. Dan political executive ini biasanya bersifat sementara, bukan seperti penjawat awam, itu civil servants lah. Okay, contohnya macam Perdana Menteri. Kalau kita tengok Perdana Menteri naik kerana sesuatu pilihan raya. Okay, tidak sama dengan penjawat awam yang naik ataupun yang menjadi menjawat jawatan kerana dia melalui proses-proses daripada recruitment, okay, macam kamu belajar PAD 215 human resource, daripada recruitment and then the appointment and then macam-macam lah, SPA kan, okay. Okay, kita pergi pada non-political executive. Okay, kalau non-political executive, ini lebih kepada merujuk kepada penjawat awam, okay, pegawai kerajaan lah, civil servants who are appointed according to their qualification and experiences. Okay, political executive dia boleh dapat melalui election, tetapi non-political executive macam mana cakap tadi, mereka ni dapat menjawat sesuatu jawatan terpilih kerana melalui kerana pengalaman dan latar belakang dan kelulusan mereka. Okay, so suka untuk media mengingatkan, untuk menjadi seorang wakil rakyat kamu tidak memerlukan sijil. Maksudnya jika kamu popular, disokong penyokong kamu dan kamu ada undi menang, kan, ada yang mengundi kamu, so kamu boleh menjadi political executive lah. Okay. Tetapi untuk non-political executive seperti penjawat awam memerlukan kelulusan ya, dan mereka neutral in politics. Okay, maksudnya orang kata dia tidak serve mana-mana parti politik, mana-mana kerajaan, current government ataupun government of the day, mana-mana kerajaan yang sedang memerintah, itulah itu yang mereka berkhidmat kepada kerajaan, memerintah dan juga rakyat ya. They are permanent office holders and serve until age of retirement. Mereka adalah pemegang jawatan tetap dan akan berkhidmat sampailah mereka bersara. Okay, so tak macam political executive ni. Contohnya apa yang berlaku pada Perdana Menteri yang lepas-lepas, okay, turun kerana tidak ada kepercayaan daripada ahli Dewan Rakyat. Itu kita panggil sebagai temporary, okay, sementara saja, dan dia tak boleh forever menjadi political executive. Okay, bagaimanakah political executive dilantik? Okay, seperti yang Madam Meli cakap tadi, they have to be re-elected after the end of their tenure by way of election. So dia kena melalui proses pilihan raya, dan jika dia
ahli Dewan Rakyat bersetuju yang dia adalah ketua mereka, so dia boleh jadi pemimpin politik itulah. They have to win elections. Okay, perlulah memenangi pilihan raya untuk dilantik. Maknanya perlu melalui proses pilihan raya barulah boleh menjadi. That's why we call it as political executive. And no set of qualification to become political executive. So ada yang dulu bising kan pasal qualification satu-satu, orang kata YB kan. Okay, memang bila kita nak menamakan calon, hari penamaan calon tidak perlu qualification sebenarnya. But if of course dengan qualification yang ada membantu untuk menjadi ahli politik yang bagus. Okay, tetapi secara wajibnya tidak ada. Okay, tetapi berbeza dengan penjawat awam, dia perlulah ada merit, kelebihan, professionalism, kelulusan dan juga pengalaman untuk dilantik sebagai penjawat awam. Ikut grade. Macam madam nak jadi pensyarah. Of course madam kan ada sijil untuk melayakkan madam. Kena ada master. Okay, dan perlu juga ada PhD untuk melayakkan untuk menjadi pensyarah. Right? Okay, bagaimana political executive ni dibuang ataupun orang kata terminatekan jawatan dia. Okay, pertama jika dia kalah dalam pilihan raya ataupun macam yang berlaku di Malaysia apabila hilang kepercayaan daripada ahli Dewan Rakyat. So dia boleh terlucutlah daripada jawatan dia. Tetapi untuk non-political executive, mereka akan berhenti ataupun bersara apabila tiba masanya, iaitu persaraan lah, retirement. Di Malaysia, umur civil servant yang bersara adalah pada umur 60 tahun. Okay, apakah peranan political executive? Ini aspek yang keempat. To formulate and supervising policies, untuk memformulasikan dan memantau perjalanan polisi, dan untuk penjawat awam menjadi penasihatlah kepada menteri dan untuk berkhidmat kepada kerajaan dan juga rakyat with impartiality, dengan saksamanya. Maksudnya dia tidak boleh pilih bulu lah, maknanya walaupun of course salah satu tu dia ada macam parti yang dia suka, tetapi tidak bolehlah orang kata dia serve ikut parti dia. Dia hanya kena serve government of the day. Faham tak? Government of the day adalah parti atau kerajaan yang memerintah. Okey, contoh political executive yang boleh dinyatakan di sini untuk kamu buat contoh seperti Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri dan Ketua Menteri. Okey, so tak lama kita akan ada pilihan raya negeri Melaka kan. So Ketua Menteri akan dipilih melalui parti mana yang menang. Okey, kalau satu parti tu menang, parti ketua daripada parti itulah yang akan memegang negeri Melaka atau menjadi kerajaan lah di negeri Melaka. Okey, kalau untuk non-political executive, contohnya macam orang kata KSN, Ketua Setiausaha Negara kan, pejabat-pejabat awam, doktor di hospital, kerajaan, KSU, PTD, semualah. Okay. So, Meda harap kamu dapat bezakan antara political, non-political eksekutif. Okey, kita pergi tengok kepada pengelasan yang kedua. Yang temporary and permanent. Yang ni macam Medan dah dia, orang kata lebih kurang sama je, tapi bukanlah maknanya orang kata temporary dan permanent. Temporary ni bermaksud sementara, permanent ni kekal. Macam Medan dah nyatakan daripada pengelasan yang pertama tu. Okey, cuma Medan nak bagi detail lagi. Okey, apakah ciri-cirinya? Okey, cara pemilihan temporary executive ni. Okey. Temporary executive atau juga nama lainnya yang kita dah belajar sekejap tadi adalah political executive, adalah dipilih dan tidak permanent. Okey, mereka akan turun tidak lagi berkuasa jika their government is not in power. Mana parti yang mereka duduki tu ataupun parti di mana mereka tu bukan lagi berkuasa. Contoh yang berlaku pada Pakatan Harapan. Dulu dia berkuasa and then tiba-tiba dia hilang majority. Okay. Dia bukan lagi kerajaan. Jadi sometimes itu yang ada orang kata fenomena lompat parti tu, because sometimes bila kita nak berkuasa kita lompat parti yang berkuasa. Tapi itulah Medan selalu percaya parti politik ni adalah satu medium ataupun ianya bersifat dinamik. Dinamik maksud dia berubah-ubah. Okay, nak kalau dekat Malaysia ni lah. The final decision is always of the political executive. This is the parliament member. These are the parliament members. Okay, so maksudnya
Okay, final decision, keputusan utama biasanya dekat temporary ataupun political executive ni lah. Dan mereka biasanya adalah ahli-ahli parlimen. Okay, so maknanya kalau pilihan rakyat 5 tahun je lah paling lama pun. Lepas tu dia dah tak ada dah. Okay, permanent executive pula macam dia adalah civil servant ataupun non-political executive adalah dipilih untuk berjawatan tetap. Mereka kekal di jawatan mereka secara tetap even after the government has changed. Walaupun kerajaan sudah pun berubah ataupun berlaku perubahan macam kita tengoklah yang berlaku di Malaysia ya. Permanent executive study the whole situation and assist the political executive. These are the civil servants. So mereka akan berkhidmat kepada kerajaan yang sedang memerintah. Dan inilah yang kita bagi sebagai penjawab awam. Okey, berapa lama dia hold the office ya. Political executive yang Perdana Menteri tadi memegang jawatan apabila parti mereka tu memerintah. Okey, kalau taklah. Okey. Permanent executive pula memegang jawatan sehinggalah hari mereka bersara, iaitu kalau di Malaysia 60 tahun. Accountability, tanggungjawab mereka. Okey, parti political executive ni bertanggungjawab kepada parti yang mereka di mana parti mereka lah. Okey, itu yang madam nak cakap pasal collective responsibility. Okey, apa maksud collective responsibility? Okey, so ini bermaksud, okey, terms ni maksudnya macam ni. Kalau ahli parti kamu di parlimen membentangkan satu-satu dasar, kamu sebagai satu geng ni, satu parti tu wajib untuk bertanggungjawab ataupun menyokong polisi itu. Kalau tidak, ianya akan menyalahi collective responsibility. It means that if one person from your party, propose something, and then we know bila kita nak undang-undang tu apabila nak diluluskan memerlukan undian ataupun sokongan daripada ahli dewan yang lain. Okay, katakan kamu tidak setuju. Tak boleh kalau macam kamu tak setuju dengan apa yang ahli sesama kawan parti politik kamu tu cakap. Itu yang kita panggil kerajaan yang pembangkang. Because kerajaan dia akan sokong kerajaan. Pembangkang tu sometimes dia boleh sokong, sometimes dia tak sokong lah. Itu yang kita panggil sebagai collective responsibility. Tanggungjawab bersama-sama dia. Bertanggungjawab kepada parti mereka. Kalau tak, nanti boleh. Yang tu yang kita dengar. Macam kena buang daripada parti apa semua kan. Permanent executive pula, dia tidak bertanggungjawab secara direct kepada rakyat, tetapi lebih kepada menteri tadilah. Okey, so dia akan ikut mana kerajaan yang sedang memerintah. Okey, dia bukan lalang, bukan apa, tapi itulah penjawat awam. Dia kena memastikan kerajaan yang ada tu, yang sedang berkuasa tu lancar operasinya. Itulah peranan civil servant. Okey, example adalah seperti ahli pemimpin politik, yang ni civil servant. Okey. Okey, kita pergi kepada kelasan yang 3. Okey, real and nominal executive. Okey, sebelum madam pergi jauh, madam nak tanya kamu, apa maksud execute? Execute maksudnya melaksanakan. So kalau tengok penama ni, real and nominal executive membawa maksud siapa yang betul-betul menjalankan tugas dan siapa yang hanya sekadar nama ataupun pemegang kuasanya. Okay, the distinction is made based on functions of the head of state and head of the government. Ingat yang kita belajar chapter 1, head of state and head of government. Okay, so biasanya dalam sistem berparlimen macam kita ni, head of state, okay, head of state, itu siapa kalau head of state di negara kita? Ya, betul. Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas-tugas adat istiadat seremonial. Sebab tu bila Perdana Menteri dia dilantik, angkat sumpah di Istana Negara, tapi sebelum tu dia mesti mendapatkan kepercayaan daripada ahli Dewan Rakyat dan juga melalui proses pilihan raya. Okey, sekadar simbol, sekadar seremoni, faham tak? Tapi head of government, siapa head of government kalau kat Malaysia? Ya, betul. Head of government adalah the Prime Minister. Adalah individu politik yang betul-betul berfungsi dalam pentadbiran kerajaan. Okey, kita tengok kepada the real. Okey, the real executive. Okey. Okay. The real executive. Okay. Real executive describes the person who is constitutionally possess the real power, advising and command. Okay, real executive bermaksud seseorang yang betul-betul mempunyai kuasa
Yang ditermaktub dalam perlembagaan, ya betul, Perdana Menteri punya tugas termaktub dalam perlembagaan, dan kita kena faham perlembagaan adalah undang-undang yang paling tinggi. Ia akan menasihati dan memberi arahan. Menasihati siapa? Yes, yang di-Pertuan Agong. Okay. It describes, okay, sementara the nominal executive pula, okay, ialah describe person that acts on the advice of someone. Okay, dia baginda atau tuanku akan adalah satu individu yang bertindak atas nasihat, okay, the prime minister ataupun the cabinet. So apa pelantikan adalah sebenarnya di advise oleh Perdana Menteri, macam bendahara lah. Kita konsep, masih lagi ada konsep Kesultanan Melayu Melaka tu, macam bendahara, pembesar empat lipatan, okay. Tapi selepas kedatangan British, kuasa raja dikurangkan, dan itulah yang kita warisi dan amalkan sampai sekarang. Okay, the real and nominal dalam parliamentary. Okay, negara kita bersifat parlimen kan. Okay, real executive is the elected leader of the majority party. Okay, real executive adalah ahli yang terpilih, okay, iaitu dalam parti majoriti. Sangat penting untuk kita ada majoriti. Sebab itulah dia orang sibuk majoriti. Why? Because parti yang ada jumlah nombor majoriti, pengundi, orang yang mengundi majoriti dan kerusi majoriti, itulah yang akan menjadi kerajaan. Dan mereka akan pilih pula dalam kerajaan, dalam parti mereka yang menang tu, seorang yang boleh lead, okay, lead the party, dan yang lead itulah kita panggil sebagai Prime Minister, yang akan terpilih sebagai Prime Minister ataupun Chancellor lah. Ini terpakai di negara macam Sweden. Okay, bukan negara kita lah. Okay, nominal executive ni yang mana yang kata duduk di atas sekali, biasanya adalah kita panggil presiden macam kat Singapura, ataupun raja berperlembagaan macam negara kita. Maknanya dia duduk di atas, kita tidak boleh mempersoalkan kedudukan dia, tetapi yang betul-betul melaksanakan tugas adalah the real executive, who is the prime minister. Okay, kalau dekat itu negara berparlimen tau. Okay, untuk negara berpresiden pula macam kat US, presiden lah adalah kedua-duanya, both real and nominal executive. So dia lah real dan dia juga nominal. Okay, so dia tidak ada raja lah. Okay, kita tengok apakah nature of executive di nominal and real executive. Kita tengok perbezaan. Okay, kalau tengok kat nominal ni, okay, yang di Pertuan Agong tu, dia hanya ada kuasa simbol. Okay, sebab simbol saja ataupun ada istiadat, hanya ada kuasa secara di atas nama. Kuasanya diberikan dan diterhadkan oleh perlembagaan, dan position dia sebenarnya dia tidak ada kuasa yang sebenarnya, dan contohnya seperti yang di Pertuan Agong. Okay, real executive on the other hand adalah ketua kerajaan dan in charge in the affairs of the country. Inilah orang yang betul-betul turun dan menguruskan negara, ianya melaksanakan polisi negara, mempunyai kuasa yang sebenar, dan contohnya adalah seperti Perdana Menteri. Okay, this is our current Prime Minister, the 9th Prime Minister of Malaysia. Okay, kena kecilkan sikit kot. Okay, so Datuk Seri Ismail Sabri lah, okay, yang Datuk Seri Ismail Sabri reading the instrument of appointment as Malaysian 9th Prime Minister ceremony at Istana Negara on 21st August 2021. So less than 3 months lah, okay, daripada hari ini, okay, bulan November ni. So kalau kita tengok, ini adalah ceremony kan, kata yang di Pertuan Agong, okay, sebagai simbol dalam majlis-majlis yang macam ni, tetapi perlulah Datuk Seri Ismail Sabri mendapat kepercayaan ataupun majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Alright. Okay, so kita tengok example of real and nominal executive lah di seluruh negara-negara dekat Malaysia, dekat dan dunia ni lah. Okay, kalau Malaysia kita ada head of state, which is the king, ataupun suka untuk menjaga yang di Pertuan Agong lah. And then head of government adalah prime minister.
Okay, dekat Canada pula, dia tak ada raja ya, dia ada governor general dengan prime minister. So this one, okay, yang belah kanan ni adalah orang kata real, yang ni nominal executive. Okay, in United States, okay, it's just the same person who occupy atau who hold the both office. Okay, it's no longer the Trump, okay. It's actually siapa dah? Siapa sekarang? Ya, mana kena cari gambar baru ni. Okay, mana kena cari gambar baru, iaitu siapa? Yes, Presiden US. Okay, kita kena sentiasa lah, okay. Kena sentiasa tahu pasal orang kata isu-isu semasa ni. So Joe Biden is the ni lah, so kita kena tukar. Okay. Memang sentiasa berubah-ubah. Okay. Tak apalah, as long as kamu faham. Okay, yang US mengamalkan presiden terbalik lah dah. Okay, sekejap. Okay. Okay. So, kalau kamu tengok peta dia kan nampak luas kan. Okay, so both president has ni lah. The United Kingdom dia mengamalkan sistem macam kita, but then the monarchy, but they have orang panggil matriarchal. Matriarchal ni wanita yang berada sebagai ketua. Okay, dia macam Negeri Sembilan lah, mengutamakan wanita. Okay, di India pula we have both president and the prime minister, two different persons, and the president is the nominal executive while the prime minister is the real executive. And we look at the last classification, which is the single and plural executive. Okay, single versus plural. Okay, apa yang dia refer kepada apa ni? Okay, number of chief executive. Okay, this distinction is made. Okay, perbezaan ini dibuat berdasarkan kepada bilangan chief executive yang berbeza lah, orang panggil, ataupun yang berbeza, ataupun bilangan ketua yang berbeza. Okay, for single executive, the power is vested in one person and responsibility is not divided. Okay, yang bagusnya secures unity and disadvantages the concentration of power. Okay, macam US, dia tidak mempunyai ketua lain. Macam kalau kita ada yang di Pertuan Agong, kita ada Prime Minister, but then United States dia ada presiden saja. Bagus dari segi tak payah orang kata satu saja arahan, tetapi sometimes fokus pada dia saja kuasa. It's not that good jugalah. Okay, apa itu plural executive? Plural executive is the power of the executive is divided among a number of people, ataupun orang panggil sebagai bagaimana kuasa tu dibagikan kepada ramai-ramai orang. Okay, yang bagusnya dia akan check and balance. Two heads are better than one, so dua orang jadi ketua kita. So if A tak ingat ke, terlupa ke, garang ke, ataupun B boleh nasihatkan. And then if B ni terlupa ke, tak berfungsi ke, A boleh ni. So it's good lah, tetapi keburukan dia membazir masa lah. Okay. So, apa maksud plural or collegial executive ni? Bermaksud kuasa tidak hanya terletak pada tangan satu orang, but by many people lah. Contoh adalah Switzerland. Dia ada collegial executive. Okay. Dia ada 7 ahli federal yang dipilih setiap majlis persekutuan yang dipilih setiap 4 tahun. Dan satu orang tu akan menjadi presiden untuk setahun. Dia lebih kurang macam majlis raja-raja lah kan. Yang di Pertuan Agong tu dia rotate. Alright, so Meda rasa kita stop dulu yang ni bagi kamu faham, and then lepas ni kita akan belajar tentang different methods of selection, differences between the real executive and nominal executive, and then differences between the single and plural executive. Alright, okay, lepas ni kita akan tengok pada methods of selection. Okay kelas, Meda harap kamu enjoy dengan kelas pada hari ini. So kita sambung untuk sesi akan datang pula yang akan Meda rakam, dan supaya kita lebih dapat memahami lah. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.